tentang bagaimana bulan terbelah dua. Kisah bulan terbelah dua. Kisah bulan terbelah dua ni tuan-tuan, terlalu banyak hadis-hadis sahih dalam kisah ini. Ia peringkat hadis mutawatir yang begitu banyak diriwayatkan oleh para sahabat, ya. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna ahlal Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan fa'arahum al-qamara shiqqaini hatta ra'u al-hira'a bainahuma. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik menjelaskan bahawa pemimpin-pemimpin Mekah, kafir Quraisy Mekah, meminta Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan mukjizat-mukjizat, ya, di mana antaranya ialah Walid bin Mughirah ketika itu, Abu Jahal, Al-Ash bin Hisham, dan beberapa pemimpin Quraisy, ini kurang 6 orang ketika itu bertemu Rasulullah SAW. Ya Muhammad, sekiranya kamu benar-benar seorang Rasul, tunjukkan kami mukjizat kamu. Lihatkan pada kami bulan terbelah dua. Bulan terbelah dua. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, sekiranya aku boleh tunjukkan kepada kamu bulan terbelah dua, apakah kamu akan beriman? Lalu mereka pun berkata, ya, kami akan beriman, kami akan beriman. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan pada mereka pada malam itu bulan terbelah dua, di mana Gua Hira berada di antara kedua bulan yang terbelah dua. Bulan split to two, the moon split to two, dan gunung ataupun Jabal Nur yang terada dekat Gua Hira menjadi pemisah di antara dua bulan yang terbelah dua. Dan orang ramai melihat peristiwa ini, bulan terbelah dua. Ingat tuan, janji orang kafir Quraisy tadi bahawa mereka akan beriman. So apabila Rasulullah SAW menunjukkan pada mereka bulan terbelah dua, lalu Rasulullah berkata, ishadu, saksikanlah kamu peristiwa ini dan bersyahadahlah kamu, terimalah kebenaran Islam. Hadis tentang terbelahnya bulan ini banyak, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, contohnya daripada Anas, qala insyaqqal qamar firqatain, bulan pernah terbelah dua, bulan pernah terbelah kepada dua bahagian, ya. Kemudian daripada Imam Muslim juga, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, annal qamara insyaqqa fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya bulan pernah terbelah dua pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kelompok kafir Quraisy yang terdiri pada Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Al-Ash bin Wa'il, Al-Ash bin Hisham, Al-Aswad bin Nadir, dan beberapa orang lagi meminta Nabi untuk membelah bulan. Apabila bulan terbelah di hadapan mereka, terbelah dua, apa yang mereka katakan? Sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Lantaran itu tuan-tuan, turun ayat Quran dalam surah Al-Qamar, untuk boleh rujuk dalam surah Al-Qamar, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat datangnya kiamat, maka bulan terbelah dua. Wa iyaraw ayatan, dan dikala mana mereka melihat tanda-tanda kiamat ini, bulan terbelah dua, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu, lalu mereka berkata, wa yaqulu, lalu mereka kata, sihrun mustamir, ini sihir yang nyata, yang berterusan untuk mensihir kita. Dan mereka mendustakan, lalu mereka wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir, lalu mereka berpaling kepada
kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran mengikut hawa nafsu mereka. Dengan mereka menyatakan ini sihir. Walaupun pada mereka awal tuan-tuan mereka telah berjanji, wahai Muhammad, kalau kamu mampu membelah bulan, kami akan beriman. So apabila Nabi Muhammad SAW boleh menunjukkan bulan terbelah dua ini, lalu mereka berkata ini sihir yang ada. Tuan-tuan sekalian, saya ada ramai kawan-kawan Kristian ni bila bicarakan tentang mukjizat Al-Quran, kadang-kadang mereka tanya, kita cakap tentang fakta-fakta Al-Quran, mereka kata boleh tak dibuktikan secara saintifik? Lalu bila saya bawa ayat Quran yang selari dengan fakta saintifik, apa yang mereka kata? Mereka bukan nak beriman. Sebaliknya mereka kata ini namanya cocokmologi. Maksudnya fakta-fakta saintifik dicocok-cocokkan dengan Quran. Cocokmologi. Ini satu istilah yang mereka gunakan. Cocokmologi maksudnya fakta saintifik yang kamu cocok-cocokkan dengan Quran. Quran bukan kitab saintifik. Tapi saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Dr. Alfred Kroner, Profesor Alfred Kroner, seorang pakar, Dr. pakar, profesor dalam bidang geologi daripada Munich University di Jerman. Beliau menyatakan bahawa all the scientific facts mentioned in the Holy Quran was not came from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It must be came from the one who created this universe. Segala fakta-fakta saintifik yang terdapat, yang dijelaskan dalam Al-Quran bukan datangnya daripada Muhammad. Sebaliknya ia datang daripada yang menciptakan alam ini. It is impossible from the one who doesn't know nuclear physics could explain all these things in detail to us. Satu perkara yang mustahil seorang yang tak tahu tentang nuclear physics, yang hidup di tengah padang pasir boleh menceritakan kepada kita segala fakta-fakta ini. Inilah di antara ilmuwan dunia yang jujur, mengakui kebenaran Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Cumanya tidak ada dalil yang jelas beliau telah memeluk agama Islam. Walaupun ramai yang mendakwa dia memeluk agama Islam, boleh meninggal dunia pada beberapa tahun yang lepas. Cumanya beliau dikuburkan di kubur Kristian, walaupun ada yang mendakwa dia telah memeluk agama Islam. Tapi kenyataan beliau ini begitu dekat pengakuan mereka dengan kebenaran Allah SWT, dengan kebenaran Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, apabila orang Arab menyatakan demikian, lalu mereka juga berkata, kalaulah Muhammad boleh mensihir kita, dia tidak akan boleh mensihir semua orang. Kita tengok mana-mana pembara ataupun musafir yang datang daripada luar kota Mekah, apakah mereka juga melihat bulan terbelah dua? Tak lama selepas itu datanglah musafir ke kota Mekah, lalu ditanyakan kepada mereka, pada malam sekian kamu nampak tak ada bulan terbelah dua? Lalu mereka menyatakan, ya, satu perkara yang menakjubkan kami, pada malam itu bulan terbelah dua. Ini penyaksian orang yang datang pada luar kota Mekah menyaksikan sendiri bahawa bulan terbelah dua. So it is confirm, bukan sihir. Kalau sihir hanya berlaku pada orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Sihir tidak boleh mensihir semua orang. Jadi apabila ada orang luar yang menyaksikan peristiwa ini adalah bukti bahawa apa yang berlaku pada malam itu adalah satu benda yang benar. Benarlah apa yang Allah SWT jelaskan bahawa qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, dialah Allah SWT yang menurunkan Al-Quran, yang telah mengajarkan kepada Nabi segala rahsia yang ada di langit dan segala rahsia yang ada di bumi. Sebelum saya bicarakan tentang apa yang dijelaskan oleh Nassan kali ini, kita lihat apakah peristiwa terbelahnya bulan ini dilihat di negara-negara lain. Ada yang berkata, kalau benar bulan terbelah dua, pasti ia boleh dilihat di beberapa negara yang lain. Tuan-tuan sekalian, perkara ini ada kebenarannya dan ada juga tidak benar. Ia mungkin benar di negara yang sekitar dengan Mekah ketika itu, contohnya di Mesir,
ataupun di Farsi di India, sebab jarak di antara India dengan Arab Saudi lebih kurang 2 jam 3 jam. Jadi kalau jam 8 di Saudi berarti di India baru jam 11. Tetapi ia tidak sesuai dengan orang yang ada di Malaysia, orang ada di Jepun. Sebab kalau berlaku jam 8 di Mekah, jarak di antara kita dengan Mekah 8 jam. Jadi di negara kita telah pun jam 2, orang dah tidur dah. So definitely kita tak dapat menyaksikan peristiwa itu. Apatah lagi di Jepun, di tempat lain yang setengah tempat itu siang, sana malam, di tempat lain siang. So perkara ini tidak akan berlaku di semua tempat. Namun demikian, ironiknya peristiwa terbelahnya bulan turut disaksikan di negara-negara lain, dan fakta sejarah membuktikan perkara ini. 2 orang raja di India telah memeluk agama Islam kerana melihat fenomena ini. 2 orang raja ini iaitu raja yang digelar sebagai Keraman Perumal. Keraman Perumal, ya, nama beliau sebenarnya bukan Keraman Perumal, itu adalah gelaran beliau. Raja di Kerala India. Raja di Kerala India, ketika mana beliau berehat waktu malam, tiba-tiba beliau baginda melihat bulan terbelah itu. Dan perkara ini direkodkan dalam sejarah India. So lalu Raja Perumal berjumpa dengan pundit, bukan pundit ya. Pundit ni ialah ilmuwan ataupun pendeta agama Hindu. Lalu pundit-pundit ini menyatakan bahawa it is mentioned in our holy book in Veda. Veda ada 4 Veda ya. Veda Rishveda, Yajurveda, Samaveda dan Atharvaveda. So pundit menyatakan bahawa ia dijelaskan dalam kitab kita Veda bahawa tanda sebelum berlakunya kiamat nanti akan dibangkitkan seorang nabi akhir zaman yang dibangkitkan di tengah padang pasir, di mana antara mukjizatnya membelah bulan. Baginda menjadi lebih teruja. So Keraman Perumal ini nama sebenar ialah Cakrawati Farmas. Ini nama beliau, Cakrawati Farmas. Apabila datang Malik bin Dinar sebagai orang yang membawa Islam ke India. Malik bin Dinar ada 2 orang ya, satu Malik bin Dinar tabi'in, satu Malik bin Dinar sahabat. Ini Malik bin Dinar sahabat. So apabila dia sebagai pedagang bersama dengan teman-temannya mendarat di Kerala ataupun berlabuh di Kerala dan bertemu dengan raja di Kerala ini, ya, Cakrawati. Dan Malik bin Dinar menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Di sinilah raja curious apabila mendengar Nabi akhir zaman. Kemudian ditanya, apakah Nabi itu ada mukjizat? Lalu Malik bin Dinar menyatakan, ya, dia ada mukjizat. Dan mukjizat yang baru berlaku ialah baginda membelah bulan menjadi 2. Menyebabkan raja terus curious, dan dia minta anaknya yang menjadi Tengku Mahkota untuk memangku jawatan, dan baginda mengambil keputusan untuk pergi ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di Mekah, lalu baginda menjelaskan maksud kedatangan dan akhirnya memulai Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama baginda dengan nama Tajuddin. Dan bagindalah yang telah memerintahkan untuk membina masjid yang pertama di India, iaitu di kawasan Kerala. Walaupun baginda tak sempat bina masjid sebab meninggal on the way ke India, tapi dia berpesan kepada Malik bin Dinar untuk menyampaikan pesanan supaya dibinakan masjid di kawasan Kerala. Ini insiden yang pertama, di mana Raja Cakrawati ataupun Tajuddin nama baru ini sampai ke India, ke Mekah.
Baginda sempat menghadiahkan acar yang mengandungi ginger halia kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Mustadrak daripada Sa'id Al-Khudri, ahda Malikul Hindi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jazatan. Rasulullah SAW telah diadakan oleh Malik ataupun Raja Hindi sebotol acar fiha zanjabil, dan pada acar ini ada mengandungi zanjabil ataupun ginger, ataupun halia. Fata'ama ashabahu qit'atan. Ingat, Rasulullah tak menerima sedekah, Rasulullah menerima hadiah. So memang menjadi tabiat Rasulullah apabila menerima hadiah, dia akan bagi pada sahabat-sahabatnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah bagi pada sahabat-sahabatnya, dan baginda merasakan sedikit daripada acara tersebut. Ini insiden yang pertama di India. Insiden yang kedua ialah kepada Raja Ohash di Bangladesh. Raja Ohash di Bangladesh yang tak jauh juga daripada Kerala kedudukannya di bahagian selatan India, pada malam itu melihat bulan terbelah dua, dan baginda pun bertanya pada pundit-pundit mereka ataupun ilmuwan yang mengetahui tentang kitab Veda. Perkara yang sama dinyatakan bahawa Nabi akhir zaman telah pun diutuskan, dan salah satu mukjizatnya ialah bulan terbelah dua. Dan baginda juga mengambil keputusan untuk pergi ke Mekah, dan baginda juga memeluk agama Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama baginda dengan nama Abdullah. So, dua tempat di India, dua raja yang berbeza telah memeluk agama Islam dengan peristiwa bulan terbelah dua. So, apa yang saya nak stres ni tuan-tuan ialah peristiwa bulan terbelah dua bukan hanya disaksikan oleh orang Mekah yang berada di sekitar Nabi Muhammad SAW, tetapi juga disaksikan oleh orang luar di luar kota Mekah. Dan penyaksian ini terbukti daripada mereka, kerabat-kerabat perniagaan yang datang keluar menyatakan bahawa malam tersebut memang berlakunya peristiwa bulan terbelah dua. Demikianlah tuan-tuan, kalau seorang itu menutup hatinya menerima hidayah, walaupun mukjizat demi mukjizat diberikan pada mereka, mereka tetap ingkar lalu berkata ini sihir yang nyata. Walid bin Mughirah ini seorang yang mahir dalam bahasa Arab. Bahkan ketika mana Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran, Walid bin Mughirah menyaksikan bahawa, katakanlah wahai orang Arab, sesungguhnya Quran ini bukan tulisan Muhammad. Ketika mana Abu Jahal bertemu dengan Walid bin Mughirah, agar jangan sampaikan perkara ini pada orang ramai, sebab bimbang nanti orang ramai akan memeluk agama Islam. Sebab Walid bin Mughirah ini seorang yang berpengaruh, mungkin pemimpin Quraisy yang berpengaruh. Bukan itu sahaja, Walid bin Mughirah berkata kepada Abu Jahal dengan ucapan yang cukup masyhur, wahai orang Arab, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang mengetahui sastra Arab lebih baik pada aku. Maksudnya dia nak bagi tahu dialah orang yang paling hebat di sudut sastra Arab. Dan ketahuilah sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad itu bukan tulisan Muhammad, namun kerana desakan kaum, kerana tekanan kaum yang tidak mau dia beriman pada Allah dan Rasulnya, Walid bin Mughirah tetap kufur pada Allah SWT. Dan kemudian apabila Rasulullah tunjukkan mukjizat bulan terbelah dua atas permintaan Walid sendiri, namun Walid juga tidak beriman pada Allah SWT. Allahu Akbar. Moga-moga Allah pimpin kita terus untuk berada dalam jalan yang lurus. Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman, dan Allah matikan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan sulh khatimah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insiden yang ketiga tuan-tuan, bulan terbelah dua juga direkodkan di China. Sehingga kan perayaan tahun baru China, makanan utama ialah kuih bulan. Dan cara nak makan kuih bulan ini biasanya dia tak makan terus, dia akan dibelah dua, as a symbol that moon had been split to two once upon a time. Dan raja China yang melihat bulan terbelah dua ini telah pun menyusun jadual kalender mereka, menyebabkan
kalender mereka berganjak sebanyak 5 hari. Okay. Dan perkara yang sama juga, bulan terbelah dua disaksikan di Farsi ataupun di Iran. Bahkan bulan terbelah dua juga disaksikan di Amerika. So, apa yang saya nak tekankan di sini ialah bulan terbelah dua ini telah pun disaksikan di beberapa tempat di negara, bukan di negara luar selain daripada negara Arab Saudi ataupun di Kota Mekah. Namun demikian, ramai yang menyaksikan perkara ini, ada yang beriman, ada yang tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Satu insiden yang menarik tuan apa yang dibuktikan oleh NASA. NASA telah menggunakan Apollo 10 dan Apollo 11 mengambil gambar yang dekat pada bulan dan mendapati bahawa adanya crack pada bulan, dan crack pada bulan itu menjunam jauh sampai ke pusat bulan. Dia bukan crack sikit. So conclusion yang diberikan oleh sebahagian saintis, it is impossible to happen unless the moon had been split to two, kemudian cantum balik semula, suatu rekahan masih wujud. Namun NASA masih enggan lagi untuk mengeluarkan kenyataan resmi that moon had been split to two. Sebaliknya dia menyatakan bahawa rekahan ini could be pelanggaran di antara bulan dengan bintang-bintang yang lain ataupun komet yang lain. Tetapi fakta rekahan bulan diterima secara saintifik oleh NASA. Kemudian ada seorang warga British yang bernama Daud Musa Pidcock. Apabila beliau mendengar Profesor Zamul An-Najjar memberikan ceramah di Wales University di kuliah medicine, saya ada masa lebih kurang 5 minit lagi, saya bisingkan cerita ini. David Musa Pidcock masa itu dia masih lagi beragama Kristian, dan beliau seorang yang mengkajilah perbandingan agama. Sewaktu dia mengkaji agama-agama besar di dunia, ada kawan polis dia memberikan hadiah Quran. So apabila dia buka Quran, muka surat yang terbuka ialah cerita tentang bulan terbelah dua. Iqtarabatis sa'at wa syaqqal qamar. Kiamat dah dekat, bulan terbelah dua. Dia kata, it's ridiculous. How could the moon get split to two? Satu yang ridiculous, satu yang mengarut, nonsense. So dia tinggalkan Quran. Satu ketika dia melihat siaran di BBC pada tahun 1978. Dan program ini pengacaranya ialah James Buck yang telah memanggil 2 orang saintis yang telah menghantar astronot ke bulan. James Buck, tuan-tuan ingat pada tahun 70-an masa itu dunia berhadapan dengan masalah kelaparan. Ramai manusia seluruh dunia di Afrika dan Asia yang tak ada makanan, kekurangan bekalan makanan, kekurangan duit. Lalu Buck bertanya pada 2 orang saintis ini, how could you spend 100 billion US dollar only to send astronaut to the moon? What do you get? Whereby a lot of people are in hunger. Bagaimana kamu boleh membelanjakan lebih pada 100 billion US dollar untuk hantar orang ke bulan, sedangkan manusia ramai yang kelaparan? Kelaparan apa yang kamu dapat? Lalu 2 orang saintis menyatakan bahawa we got something new. We found that the moon has split to two. Kami pernah menemui, kami dapat satu perkara yang baru, dan kami dapati bulan pernah terbelah pada dua. Musa David Pidcock yang menonton video ini, menonton siaran BBC ini, melompat daripada mejanya, kursinya, lalu buka balik Quran. Dia kata, how could the Holy Quran mention that the moon had been split to two, and just now in BBC mentioned that the astronaut confirmed the moon is split to two? How could Prophet Muhammad mention all these things in detail 1,400 years ago? It must be a miracle. Ini alasan mukjizat, dan akhirnya menjadi sebab pada Musa David Pidcock untuk memeluk agama Islam. Tuan-tuan sekalian, hadis tentang terbelahnya bulan dan juga ayat Quran dalam surah Al-Qamar ini memang menjadi kenyataan dan dilihat oleh ramai orang di luar kota Mekah
dan telah menyebabkan ramai orang memeluk agama Islam, dan secara saintifik ia terbukti bulan berkah. Cumanya sampai sekarang NASA masih lagi belum mau mengeluarkan kenyataan resmi bahawa bulan pernah berlaku. Namun segala fakta-fakta ini menjadi bukti pada kita kebenaran Al-Quran datang daripada Allah SWT, kebenaran hadis Nabi Muhammad bukan gaya daripada Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah SWT. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, mari sama-sama berazam untuk mendalami ilmu Al-Quran, mendalami ilmu hadis Nabi Muhammad SAW, dan jadikan ia sebagai panduan hidup kita sampai hari kiamat. Sebab Al-Quran dan hadis tetap relevan sebagai panduan kita hingga hari kiamat nanti. Sekian saja untuk kali ini. Semoga hidup kita mendapat berkat dan rahmat Allah SWT. Allahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.